Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fan Akib Farus dan saya merupakan pelajar daripada Digital Film dan Animasi. Saya akan membentangkan presentasi saya untuk latihan industri sesi Januari-Jun 2020. Untuk pengenalan kepada syarikat saya merupakan pelajar yang membuat internship di bawah syarikat Ikramatik. Syarikat Ikramatik ni adalah syarikat yang berasaskan komputer yang fokus dia pada simulator dalam masa sebenar. Syarikat ni beroperasi setelah mencipta sistem simulasi untuk tentera udara Diraja Malaysia. Dari situ, diorang bukan sahaja buat untuk tentera udara Diraja Malaysia, malah diorang buat untuk jet, untuk helikopter dan aeroplane untuk orang lain jugalah, untuk company lain juga. Dan sekarang ni, Ikramatik sedang membuat suatu pangkalan yang baru dan suatu teknologi yang baru iaitu VR, iaitu virtual reality, untuk dijadikan sebagai interaktif untuk first person dalam latihan askar. Dan mereka juga ada membuat produk iaitu security dengan masa sebenar dan juga langkah balas kawalan dan elektronik. Bagi organisasi syarikat mereka, yang paling top dia adalah Syed Muhammad Jamil, iaitu Director Eksekutif, dibantu oleh Tuan Haji Ismail Omar, Director Eksekutif juga. Dan dalam grafik department, yang paling tinggi pangkat dia adalah Rohaiza Abdul Rahim, iaitu Head of Department. Dan ada dua DP programmer iaitu Sharifah Rohana dan Syahrul Rizal. Yang di tepi pula adalah Muhammad Farid Azri, iaitu Senior Engineer yang bertanggungjawab untuk handle proses coding. Dan di bawah itu adalah Syed Muhammad Ikram, iaitu Software Engineer dan berangkap supervisor saya selama internship saya dan di bawah syarikat Ikramatik. Bagi kronologi minggu LI untuk bulan Januari dan Februari, saya banyak buat research untuk Blender, tapi setelah diminta oleh bos saya untuk buat research untuk HumanMake, saya research untuk HumanMake pula. Dan saya banyak juga memerhati cara pekerja diorang. Jadi dari situ saya banyak belajar macam mana organisasi diorang, macam mana pembuatan satu model tu untuk dimasukkan dalam satu simulator ataupun VR. Saya juga praktis saya punya skills untuk mengenali yang lebih dekat tentang Blender dengan HumanMake ni. Jadi pada bulan Februari hingga Mac saya akhirnya dapat kerja yang baru, iaitu untuk modelkan 24 runway airport untuk simulator mereka lah. Pada awalnya saya memang kena model 24 tu, tapi supervisor saya dia mengagihkan kerja tu kepada pekerja lain dan saya hanya membuat 5 sajalah. Saya juga teksturkan model tersebut. Setelah selesai saya modelkan dalam bentuk 3D dan saya hantar kepada supervisor saya selepas saya dah siap texturing tu. Sebab tu saya juga ditugaskan untuk masuk model tu dalam Unigine, iaitu Unreal Engine, dan saya harus memasukkan model tersebut, positionkan dia, dan saya juga adalah menyusun cahaya-cahaya atas landasan mengikut CAD 1 dan CAD 2. Selesai saja saya terus hantar kepada saya punya supervisor, iaitu Kak Arwahana, untuk dikemaskini. Bulan Mac, April dan seterusnya saya mendapat satu lagi task, iaitu untuk membuat kawasan perumahan bagi VR mereka. Awalnya saya lukis layout dan saya proceed pada supervisor saya, dan bila saya dah habis proceed dengan supervisor saya dan saya dah dapat layout yang muktamad, saya akan masukkan dalam saya punya Blender untuk jadikan reference saya untuk membuat saya punya 3D. Dan saya mulakan tugasan ni dengan membuat, saya mulakan bahagian exterior dulu dan kemudian barulah interior. Tugasan saya ni telah diberikan kepada saya sehingga PKP bermulalah. Okay, untuk kronologi minggu latihan diri, untuk minggu pertama kami hanya membuat ideation saja, kami research, kami mengumpul data untuk
apakah APEC, bagaimana APEC dan apa-apa informasi berkenaan dengan APEC. Jadi kami juga mengumpulkan data tu dan membuat pertukaran idea sama inilah. Untuk minggu kedua kami masih mengumpulkan data bagi infografik kami. Kami bersetuju juga untuk pada minggu ini juga kami bersetuju untuk membuat online meeting untuk finalisekan kami punya ideation dan untuk memahirkan kerja pada setiap team members. Dan pada hari Rabu tu kami mengadakan online meeting tu dan akhirnya berjaya finalisekan ideation dan telah dibahagikan kejelasan pada part masing-masing. Dan dalam minggu ketiga, timbul masalah dalam tim apabila ada tim yang buat kerja dalam masa yang lambat, yang dia bagi benda tu lambat dan lepas tu dia tak buat kerja lah. Lepas tu yang buat kerjanya, lepas tu saya ambil part dia untuk pre-production, saya buat script, saya buat story point. Lepas tu saya buat animation juga. Jadi dia membebankan saya lah untuk part ni. Jadi saya mulakan animation saya ni, saya dah mulakan animation saya ni dan pada akhir minggu ketiga ni saya berjaya menyelesaikan separuh daripada animasi saya. Dalam minggu keempat, saya dengan saya punya team member lagi 2 orang tu betul lumus untuk menyiapkan animasi kami lah. Saya berjaya menyiapkan animasi saya dalam minggu ni dan saya mula masukkan sound effect dan sound background. Lepas tu saya akan bagikan tugasan, saya akan bagikan kepada team member seorang lagi untuk mengumpulkan video-video animasi tersebut untuk jadikan satu video animasi yang complete. Dan lepas dah complete video animasi tu, dia akan berikan kepada saya untuk saya upload dalam YouTube saya dan juga untuk diberikan kepada supervisor saya iaitu Madam Najia dan juga supervisor untuk internship kami iaitu Madam Sufunas. Untuk rumusan latihan saya, latihan industri ni banyak membantu saya dalam meningkatkan keyakinan diri saya. Dulu-dulu masa dalam college pun saya memang kurang keyakinan diri. Jadi bila start internship ni saya dah start saya start naik keyakinan diri saya dan akhirnya alhamdulillah saya mampu meningkatkan keyakinan diri saya dengan sangat tinggilah. Dan kedua, sebab itu saya juga dapat meningkatkan kemahiran saya bukan saja dalam Maya, malah Blender, Substance dan Unigine. Blender dan Substance ni adalah sebenarnya Blender dan Substance ni merupakan software yang digunakan untuk animation sebenarnya. Jadi untuk Substance kebanyakan pada texture dan untuk Blender kebanyakan untuk animation, 3D modeling dan juga boleh buat texture dan itulah. Dan saya rasa Blender lagi senang dari Maya lah. Okay. Saya juga dapat pemahaman bagaimana untuk buat satu pekerjaan tu dan untuk mengambil berat walaupun task yang diberi adalah sangat kecil. Dan saya juga dapat meningkatkan produktiviti saya dan kerajinan saya untuk membuat kerja saya sebelum tempoh yang ditetapkan lah. Jadi saya telah banyak organize diri saya untuk membahagikan masa saya antara masa lekang saya dan masa kerja saya. Okay, untuk tugasan dan latihan, saya diberikan tugasan sebagai modeler, texture designer dan visual database designer dalam Unity. Okay, untuk modeler, saya merupakan 3D modeler untuk simulator dan VR. Dalam bahagian modeling, saya harus membuat satu model daripada scratch untuk jadikan model tu sebiji seperti gambar reference ataupun seperti arahan yang diberikan oleh supervisor saya lah. Okay, untuk texture designer, selepas saya dah siapkan model, saya harus membuat texture untuk saya punya model. Okay, saya ada belajar dua, texture untuk Blender dan Substance. Texture untuk Blender saya buat untuk airport, untuk lapangan airport dan secondnya saya dapat belajar Substance
bagaimana saya nak letak tekstur untuk model saya dalam Substance. Jadi ia amat merasakan lah sebenarnya. Dan visual database designer Unigine, iaitu saya buat kerja saya letak, saya masukkan model, saya letak posisi model tu dengan mengikut longitude dan latitude sebenar tempat tersebut, dan saya juga tugaskan untuk menyusun, saya juga ditugaskan untuk menyusun lapangan terbang punya lampu tu mengikut cat 1, cat 2 untuk dimasukkan dalam simulator untuk finalize dia. Okay, masalah yang saya hadapi, saya perasan beberapa masalah yang saya hadapi semasa internship di situ. Saya sangat lambat menjalankan kerja. Disebabkan saya menggunakan software yang baru, saya tidak arif lagi menggunakan software tersebut. Jadi masa yang diambil untuk membuat satu kerja menjadi lebih lambat, dan saya selalu tinggalkanlah oleh pekerja lain dalam segi membuat dan segi menyiapkan kerja-kerja saya lah. Lepas tu saya susah bergaul dengan pekerja-pekerja lain disebabkan saya susah bergaul dengan pekerja lain sebab saya punya self-esteem pun rendah, jadi saya banyak menyepilkan diri lah. Tapi dalam bulan 3 dan ke atas saya mula menyelesaikan diri tapi dalam bulan 3 ke atas saya berjaya menyelesaikan diri saya dengan suasana pekerjaan, dan akhirnya saya dapat berkomunikasi dengan pekerja lain dengan sangat efektif. Dan saya juga banyak perlu membetulkan model saya selepas disiapkan. Okay, saya banyak menyiapkan model saya, dan saya harus proceed kepada supervisor saya. Tapi banyak kali saya harus membetulkan modeling saya disebabkan refinement saya. Dari situ saya perlu banyak membetulkan saya punya dari segi vertex, text, faces dan lain lagi. Pengalaman dan kemahiran yang saya perolehi, saya belajar banyak benda daripada internship saya ni. Saya belajar untuk buat kerja mengikut masa yang diberikan. Jadi saya belajar untuk organize diri saya untuk membuat satu pekerjaan lah. Dan dapat jadikan pengalaman bagaimana untuk menyelesaikan diri sendiri dengan suasana pekerjaan. Dengan menyelesaikan diri dengan suasana pekerjaan, saya dapat meningkatkan lagi produktiviti saya, dan saya disiplin untuk buat satu tugasan. Saya banyak pelajari software baru iaitu seperti Blender, Unigine, Lumix dan Substance. Dengan mempelajari software baru ini, saya dapat melakukan modeling saya atau animasi saya dalam software yang lain, dan mungkin dapat mudahkan lagi proses pembuatan suatu animation ataupun suatu 3D model. Saya belajar bagaimana untuk cope dengan pekerjaan. Saya sangat menggalakkan internship di bawah syarikat Ikramatik ini. Walaupun begitu, dia sangat suka untuk masuk tanpa ada orang dalam. Pelajar juga akan mendapat pelbagai peluang untuk mempelajari software baru seperti Blender, Unigine dan Substance yang merupakan software utama mereka. Dapat melihat bagaimana pembuatan virtual reality dan simulator. Dan dari sini, pelajar dapat melihat proses-proses pembuatan simulator virtual reality dengan lebih detail lah. Dan pekerjaan masa mereka pun adalah fleksibel. Jadi mereka amat fleksibel dalam masa diorang. Jadi untuk diorang, masa masuk kerja diorang adalah ikut diorang punya masa sendiri. Unigine simulator saya, ini adalah contoh saya punya Unigine punya kerja. Duka cerita dibandingkan yang saya tak boleh nak ambil file dia sebab memang file tu adalah sangat sensitif dan tak boleh nak diambil lah. Jadi ini adalah antara yang saya buat, iaitu modeling yang saya buat, dan juga kalau tengok dekat sikit boleh nampak ada lampu-lampu yang saya dah susun untuk mengikut cat 1 dan cat 2. Dan ini merupakan 3D model saya untuk simulator berdasarkan ukuran sebelah dunia lah. Jadi daripada autograph itu saya extractkan semua dan saya gabungkan semua menjadi satu reference untuk menjadikan dia satu reference untuk diri saya. Dan saya punya
Dan reference saya ni mengikut longitude dan latitude sebenar dunia, mengikut apa yang diberikan. Ini adalah 3D model projek PR saya. Okay, saya bertanggungjawab juga untuk melakukan satu kawasan perumahan, dan ini adalah model saya. Kalau tengok daripada belah kanan bawah, itu adalah complete model saya walaupun tak nampak jelas, tapi boleh nampak beberapa row dia punya rumah tu dan juga ada jalan di selayar. Dan saya ada buat addition untuk saya punya kawasan perumahan, iaitu playground, security dan juga swimming pool. Okay, untuk kesimpulan saya, latihan industri ini banyak membantu dalam persiapan saya untuk menghadapi suasana pekerjaan yang sebenar. Seperti apa yang rumusan sebelum ni, memang banyak benda yang boleh belajar daripada suasana pekerjaan yang sebenar ni. Dia siapa adalah paling penting untuk pelajar. Okay, banyak juga memberikan manfaat kepada pelatih atau pelajar untuk mengalami dan merasai sendiri pengalaman bekerja yang sebenar. Pelatih dapat mengalami situasi pekerjaan sebenar sekaligus meningkatkan lagi produktiviti pelajar untuk melengkapkan menyelesaikan kerja yang diberikan. Ini juga akan mendisiplinkan pelajar untuk mengurus masa mengikut masa yang diberikan, untuk menyiapkan tugasan yang diberikan sebelum deadline lah. Dalam mendisiplin pelajar ni, dia akan menjadikan pelajar sangat berorganisasi dan timetable diorang, dan antara diorang dapat membezakan antara masa kerja dan masa lengkang mereka. Dan itulah kesimpulannya. Dan saya sangat berhati dengan internship saya di bawah syarikat Iklan Matik secara berhad. Dan itu sahaja daripada saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.